Didik 2 Jun bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM memutuskan ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan mulai tahun ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin pada sidang media khas hari ini. Keputusan itu dibuat kementerian untuk memberi ruang yang lebih luas dalam membina kemenjadian murid tanpa memberi tekanan kepada mereka. Kita laksanakan sesi libat urus bersama dengan PIBG, bersama dengan guru-guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga pihak-pihak stakeholders yang berkaitan. Nah, dalam konteks ini salah satu kekuatan utama ya, jika kita lihat pelaksanaan PT3 sebelum ini. Pelaksanaan PT3 sebelum ini memang telah dilaksanakan di sekolah. Maknanya sebelum ini memang guru buat soalan yang diambil daripada pihak lembaga peperiksaan, dibina di sekolah, dibuat di sekolah. Itu peringkat PT3. Dan kita lihat bahawa peperiksaan ini adalah bentuk di peringkat akhir. Murid dah habis tingkatan 3. Mana dah selesai nak naik tingkatan 4, buat persediaan untuk tingkatan 5 dan SPM. Oleh yang demikian, bila kita jelaskan kepada ibu bapa, guru-guru, mereka melihat bahawa pendekatan yang digunakan ini, ianya bukan satu peperiksaan yang high stake ya. Kerana PT3 itu sendiri dilihat sebagai high stake. Kita kata kita bina murid ini. Kita bina anak-anak ini. Let's build them together. Tapi kita tak nak tekan mereka. Ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 diperkenal pada 2014 menggantikan peperiksaan berpusat awam penilaian menengah rendah PMR. Bagaimanapun ia tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 kerana pandemik COVID-19. Seiring dengan pengumuman itu, KPM mengumumkan penambahbaikan pentaksiran berasaskan sekolah PBS yang akan memberi tumpuan kepada 3 komponen utama iaitu pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum PAJSK serta pentaksiran psikometrik PPSI. Bagi pelajar yang ingin memohon untuk kemasukan ke sekolah khusus, mereka perlu menduduki ujian khusus PKSK seperti yang digunakan KPM bermula tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, KPM melaksanakan beberapa penambahbaikan pentaksiran secara formatif dan sumatif bagi mengukuhkan PBS. Bermula tahun ini, sekolah rendah dan menengah akan melaksanakan pentaksiran sumatif melalui ujian akhir sesi akademik dengan bank soalan yang disediakan oleh KPM. Datuk Dr. Razzie berkata pendekatan baru itu diambil sebagai langkah intervensi bagi memastikan murid menguasai pembelajaran pada tahap yang diselaraskan. Kita ada pentaksiran sumatif pada akhir tahun tersebut untuk melihat setakat mana murid menguasai pembelajaran mereka dalam tahun tersebut. Dan sekiranya mereka berada pada tahun 4, seperti mana kita sebut tadi, peperiksaan ujian akhir tahun ini akan ada di mana sekiranya murid tak mencapai tahap penguasaan, guru perlu tulis apakah intervensi yang boleh dibuat oleh ibu bapa dan apakah intervensi yang boleh dibuat oleh guru. Ujian itu membabitkan murid tahun 4, 5 dan 6 bagi sekolah rendah serta tingkatan 1, 2 dan 3 bagi sekolah menengah. Bagi murid sekolah rendah, kementerian akan menyediakan bank soalan bagi 5 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah, manakala soalan mata pelajaran lain akan disediakan guru. Sementara bagi sekolah menengah, KPM akan menyediakan bank soalan untuk semua mata pelajaran. Dari aspek pentaksiran formatif, KPM akan memperkasakan program latihan untuk pentadbir dan guru bagi memantapkan pelaksanaan pentaksiran berterusan di sekolah. Kita buat di peringkat lebih awal ya. Maknanya kita nak katakan di peringkat sekolah rendah, kita nak tekan tahun 6 ni murid-murid adalah murid yang mempunyai tahap penguasaan yang sepatutnya pada umur mereka 12 tahun di tahun 6 yang mereka boleh bersedia untuk ke tahun berikutnya. Jadi jika sebelum ini kita hanya buat peperiksaan UPSR sebagai contoh, dia dah lambat dah. Kita dapat keputusan intervensi dah tak boleh nak buat kerana murid ini akan masuk ke sekolah menengah. Pelaksanaan pentaksiran sumatif atau ujian akhir sesi akademik bagi murid tahun 4, 5 dan 6 serta pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 akan dilaksanakan mulai sesi 2022-2023. Pelaporan akhir sesi akademik menggunakan format baru akan mula dilaksanakan pada sesi akademik 2022-2023 sementara pelaporan pertengahan pula bermula 2023-2024.
Kuis ASEAN Kebangsaan kembali lagi dan kali ini terbuka kepada semua peringkat usia. Kuis anjuran Jabatan Penerangan yang berlangsung hingga 30 Jun itu menawarkan hadiah berjumlah RM19,000. Memasuki edisi ke-10, Kuis ASEAN menawarkan dua kategori iaitu murid sekolah dan kategori terbuka. Kuis ASEAN membawa objektif meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran mengenai hal ehwal ASEAN dalam kalangan peserta. Kuis mengandungi 3 tahap dan peserta yang berjaya melepasi tahap pertama serta kedua akan menerima sijil. Sementara untuk tahap 3, soalan perlu dijawab selama 30 minit dan hanya 3 kali cubaan dibenarkan untuk menjawab. Lebih menarik, pemenang akan terpilih untuk mewakili negara menyertai kuis ASEAN peringkat rantau di Myanmar. Maklumat lanjut untuk menyertai kuis seperti yang tertera. Penguasaan ilmu teknologi baru seperti Internet of Things (IoT), robotik dan mekatronik merupakan asas dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Ke arah itu, Politeknik Nilai mengambil inisiatif melaksanakan usaha mencungkil bakat pelajar dari sekolah berdekatan dengan menganjurkan Hari STEM Robotik. Menurut Pengarah Politeknik Nilai, Wan Zulkifli Wan Zakaria, usaha yang julung kali diadakan itu bertujuan memberi pendedahan awal tentang luasnya dunia teknologi masa depan. Ia sekaligus dapat mencungkil bakat dan kemahiran calon yang berpotensi untuk ditawarkan ke program akademik peringkat diploma, khususnya di Politeknik Nilai, terutama bidang kejuruteraan mekanikal dan mekatronik. Jadi kalau kita lihat, hari ini kita bercerita robotik, maknanya cukup signifikan kepada anak pelajar yang berada di menengah ini mengenali dunia mekatronik, dunia robotik, dunia Internet of Things. Jadi kalau kata-kata anak-anak pelajar tak perlu, itu satu kesilapan besar. Mereka sepatutnya didedahkan di peringkat prasekolah lagi. Kalau kita lihat di China khususnya, silibus asas pada mereka adalah tentang mencipta alat-alat elektronik. Dan setiap ciptaan mereka akan diambil oleh industri untuk dikomersialkan. Antara pengisiannya ialah kem robotik, pameran akademik, lawatan kampus, sesi perkongsian pengalaman dan pertandingan robotik. Peserta terdiri daripada pelajar sekolah menengah dari SMK Felda Sri Sendayan dan SMK Bandar Anstek yang teruja menerokai pengalaman baru, apatah lagi ia berkaitan mata pelajaran yang diajar di sekolah. Kita hantar menengah rendah untuk cuba benda baru dan dalam silibus mata pelajaran diorang pun ada benda-benda ni. So kita fokuskan pada diorang lah benda yang baru dan moga lepas ni diorang akan lebih faham lah apa yang diorang belajar di sekolah. Kenapa reka bentuk tu diajar di sekolah. Sebab dalam tajuk reka bentuk silibus form 3 memang ada mekatronik. Jadi peluang untuk diorang lah lebih awal mengenai. Contohnya macam saya pelajar ASK, jadi saya tahu pasal coding, pasal cara-cara nak pasang robot tu, bahan-bahan dia nak buat robot tu, jadi saya tahulah. Bertemu kembali. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Itu yang dibuktikan oleh penyelidik Universiti Tun Hussein On UTHM Batu Pahat Johor apabila merangkul 7 pingat emas dan 3 perak pada pameran Reka Cipta Inovasi dan Teknologi Antarabangsa ITEX 2022. Kejayaan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini yang memenangi 4 pingat emas dan 6 perak. UTHM menghantar 10 produk inovasi ciptaan penyelidik dan pensyarah pada edisi ke-33 ITEX yang diadakan di Ibu Negara. Antaranya kajian mengenai rawatan air bawah tanah di kampung orang asli Kangar Semangat di Parit Sulong yang berjaya menambat hati juri sebagai pemenang pingat emas. Pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM, Dr. Mimi Suliza Muhammad berkata, inovasi ciptaannya itu bertujuan merawat air bawah tanah di kampung orang asli untuk kegunaan mereka. Produk inovasi saya yang bernama Hydromax Adsorbent yang diperbuat daripada sisik ikan tilapia dan juga dicampur dengan bahan lain lah seperti simen, kalsium karbonat dan air. Tujuan dia adalah untuk memberi rawatan air bersih lah di kampung tersebut. Dan produk ni juga berjayalah merawat air yang mana diekstrak daripada telaga tiub di kampung tersebut dan diletakkan di dalam tangki lah selepas sand filtration.
Dan produk ini juga telah banyak membantu penduduk di sana dalam menyingkirkan bahan pencemar di dalam air. Turut meraih kejayaan inovasi produk makanan bagi menternak lava yang dihasilkan pensyarah Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi UTHM. Inovasi produk kami ini adalah berkaitan dengan di mana kami memberi makan kepada kami ternak black soldier fly lava ni dalam masa 2 minggu dia beri makan waste ataupun produk daripada industri palm oil, palm kernel di kanta. Dalam masa 2 minggu tu bila dia dah beri makan, kami proses dia menjadi pellet makanan ikan, di mana dia punya inovasi adalah menggunakan waste daripada industri agriculture tapi digunakan untuk membuat makan ikan. So dia macam cycle balik tau. Kita penggunaan waste tu kita dibuang begitu sajalah. Kejayaan ini membuktikan aktiviti penyelidikan di UTHM mampu bersaing dengan pusat pengajian tinggi lain di negara ini. Tujuan research di sini adalah more on application. More application di mana diguna pakai produk-produk dihasilkan boleh diguna pakai oleh komuniti dan juga industri. Dia lebih kepada application. Kalau kita lihat juga produk yang dibawa ke ITEC tempoh hari, kebanyakannya adalah application base. Kalau kita lihat yang tadi kita ada ada yang boleh halau lalat for example, yang tu dah memang boleh digunakan dengan guna bahan-bahan sedia ada seperti cengkeh, lada, so dia boleh proses dan kita boleh sembuh, lalat tidak hadir di tempat itu. That is tujuan kita supaya produk tu apply kepada komuniti dan kepada industri. ITEX 2022 anjuran Malaysian Invention and Design Society MINDS mempamerkan lebih 500 penyelidikan termasuk dari 20 negara lain antaranya Indonesia, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi dan Iran. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis sambutan Aidilfitri Keluarga Persatuan Kebajikan Anak-anak Pahang di Ibu Kota, Pekap. Majlis berlangsung di Ibu Negara. Baginda berdua meluangkan masa hampir 2 jam di majlis berkenaan untuk beramah mesra dengan anak-anak Pahang yang hadir. Seri Paduka turut menyampaikan sumbangan wang hasil kerjasama julung kali Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Pekap kepada 28 asnaf anak-anak Pahang Wilayah Persekutuan. Menerusi kerjasama itu, RM260,100 disumbangkan. Turut hadir Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib serta penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza. Masih bersama Buletin Didik. Penyelidik Australia mendakwa menemui kawasan tumbuhan rumput laut terbesar di dunia. Rumput itu ditemui oleh pasukan penyelidik dari Universiti Flinders di Australia Selatan dan Universiti Australia Barat. Mengikut kajian mereka, rumput laut itu ditemui di Teluk Shark Barat Australia, membabitkan kawasan sepanjang 180 km. Mereka menganggarkan ia berusia sekurang-kurangnya 4,500 tahun. Ahli ekologi Universiti Flinders, Martin Breed berkata, mereka muskil bagaimana rumput laut itu boleh terus hidup dengan subur. Beliau menjelaskan selepas kajian lanjut, penyelidik mendapati tumbuhan itu adalah daripada jenis polyploid, iaitu organisma yang mempunyai kromosom berbilang seperti triploid dan tetraploid. Pihaknya juga yakin rumput laut itu akan terus membiak jika dibiarkan tanpa gangguan. Menurut Wikipedia, terdapat kira-kira 60 spesies rumput laut di seluruh dunia. Ia tumbuh merimbun di dasar laut dan turut berfungsi sebagai penyerap karbon.
Susulan pertemuan BTS dengan Joe Biden semalam, Presiden Amerika Syarikat itu mengucapkan terima kasih kepada kumpulan K-pop itu. Menerusi ciapan di Twitter, Biden menyatakan penghargaannya terhadap usaha BTS meningkatkan kesedaran tentang jenayah kebencian anti-Asia dan diskriminasi. Malah beliau mahu berkongsi lebih banyak tentang pertemuan mereka itu dalam masa terdekat. It's an honor to meet you, Mr. President. BTS hadir di White House untuk membincangkan isu representasi Asia serta jenayah kebencian bersama Presiden Amerika Syarikat itu. People care a lot about what you say, and what you're doing is good for all people. It's not just your great talent. It's the message you're communicating. It matters. Kumpulan 7 anggota itu juga sempat tampil pada sidang media ringkas bersama Setiausaha Akhbar Karine Jean-Pierre. Dalam kenyataan bersama, BTS mengakui sedih dan terkesan dengan peningkatan jenayah kebencian di Amerika Syarikat. Justru mereka merayu semua pihak mengamalkan toleransi dan terbuka menerima kelainan setiap individu. Difahamkan video ini meraih lebih 300,000 tontonan di saluran YouTube White House, lebih 10 kali ganda berbanding hari biasa. Biden, 79 tahun, sering mengajak selebriti muda berganding bahu bersamanya untuk menyampaikan mesej-mesej positif, termasuklah penyanyi pop Olivia Rodrigo dan Jonas Brothers. Selepas 6 minggu perbicaraan kes saman fitnah pelakon Johnny Depp terhadap bekas isterinya Amber Heard di Virginia, Amerika Syarikat, juri memutuskan pelakon Pirates of the Caribbean itu dibayar ganti rugi $15 juta atau 65.7 juta ringgit. Juri juga membuat keputusan Heard dibayar ganti rugi pampasan $2 juta. Perbicaraan penuh kontroversi membabitkan pelbagai saksi dan bintang terkenal Hollywood selama lebih sebulan itu trending di laman sosial termasuk TikTok. Terdahulu, Depp digugurkan dari projek filem dan jenama mewah antarabangsa yang diwakilinya gara-gara dakwaan penderaan. Dan dalam satu kenyataan, beliau berharap usaha yang dilakukan bagi memulihkan maruahnya ini membantu insan lain yang mungkin berdepan situasi sama. Depp turut dikenali menerusi lakonannya dalam filem fantasi kanak-kanak seperti Charlie and the Chocolate Factory dan Alice in Wonderland. Hai adik-adik, hari ini cikgu akan tunjukkan satu faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Semakin berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Selamat mencuba! Sukan. Kejayaan menewaskan Hong Kong 2-0 pada perlawanan persahabatan antarabangsa semalam wajar menyemarakkan semangat Harimau Melaya menjelang kempen kelayakan Piala Asia. Cuma tinggal 6 hari lagi sebelum Malaysia turun semula ke gelanggang berdepan Turkmenistan pada kelayakan Piala Asia. Hampir 20,000 penyokong membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan perlawanan kedua aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 antara Malaysia dengan Hong Kong. Rata-rata mereka amat bersemangat, apatah lagi kerana Harimau Melaya baru saja menewaskan Brunei 4-0 Jumaat lalu. Usaha berterusan skuad kebangsaan akhirnya berhasil pada minit ke-31 menerusi sepakan penalti Safawi Rashid susulan terjahan keras benteng lawan Fung Hing Wah terhadap Akia Rashid. Malaysia hampir menambah jaringan pada lewat babak pertama, namun Hong Kong yang dibimbing jurulatih Norway John Anderson lega apabila tandukan Darren Lock sedikit tersasar. Selepas rehat, anak buah Kim Pan-gon meneruskan asakan. Keadaan ketara khususnya melalui kelincahan yang dipamerkan Arif Aiman. Kemasukan beberapa pemain gantian mempertahankan rentak serangan skuad kebangsaan. Namun minit ke-89, Malaysia berjaya juga menambah gol. Ia susulan sepakan percuma Safiq Rahim yang tertampan benteng lawan sehingga mengelirukan penjaga gol. Malaysia menang 2-0.
Hasrat skuad hoki lelaki kebangsaan merangkul kejuaraan Piala Asia buat kali pertama dalam sejarah tidak kesampaian apabila tewas 1-2 kepada Korea Selatan pada aksi final semalam. Menghalusi penampilan sepanjang kejohanan, pujian wajar diberikan kepada pasukan negara yang layak ke Piala Dunia di India tahun depan. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Gelora Bung Karno, Jakarta, Malaysia ketinggalan pada minit ke-17 menerusi gol padang Jung Man Jae. Anak buah Arul Selvaraj menyamakan kedudukan melalui Syed Safiq Syed Cholan minit ke-25. Bagaimanapun minit ke-52, pemain tengah Korea Selatan Hwang Tae meledak gol kedua yang juga gol kemenangan pasukannya. We can learn from this that we need to learn how to win championships. Winning matches is good, but we need to win championship because championship, the last game matters. When there's more pressure, that matters. But so far this tournament, I think the players have done very well dari segi preparing untuk setiap perlawanan. Mereka prepare all the team meeting, video session, nota-nota penting, opponents, weakness, strength. So itu yang kita dah educate players untuk memperkasa players untuk mereka become leaders and take responsibilities and prepare untuk how to play. Kekalahan 1-2 itu menyaksikan skuad negara mengulangi pencapaian bergelar naib juara pada edisi 2017 di Dhaka, Bangladesh. Manakala bagi Korea Selatan, ini kejuaraan Piala Asia kali kelima selepas kali terakhir memenanginya pada 2013 di Ipoh, Perak. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan merasmikan Nicole David Organisation NDO tengah hari tadi. NDO yang diasaskan oleh bekas Ratu Squash Negara Datuk Nicole Ann David membuka ruang kepada kanak-kanak khususnya daripada keluarga golongan B40 untuk memperkasakan sukan squash di Malaysia. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Datuk Nicole dan bekas pemain squash dari Colombia Mariana de Reyes selaku pengasas bersama NDO. Program squash yang direka Datuk Nicole selaku ketua jurulatih itu akan menumpukan aspek pembangunan kanak-kanak melalui kelas dan modul yang disediakan serta berpeluang menyertai pertandingan dan kejohanan peringkat kebangsaan. Selain itu, NDO berperanan untuk membina masa depan yang positif melalui latihan squash dan tutorial bahasa Inggeris secara bersubsidi untuk kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana berumur antara 8 hingga 12 tahun. Kami harapkan semua murid-murid dari seluruh 4 sekolah di sekeliling Bukit Jalil dan Sri Petaling akan datang sini untuk mendapat exposure kepada squash dan juga English kerana sekarang dan dengan fun learning. 54 pelajar telah mendaftar, membabitkan 6 tenaga pengajar dengan Datuk Nicole memberi tumpuan aspek latihan manakala Mariana akan mengendalikan kelas bahasa Inggeris. Baiklah, tarikan terbaru di Pekan Dolny Morava, Republik Czech mengakhiri buletin didik. Jambatan gantung sepanjang 721 meter dan 95 meter tinggi ini terletak antara dua puncak gunung. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.